Muka surat 354 Suratul Nur ayat 36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi ayat atas tu kita baru baca ayat berkenaan dengan ayat yang masyhur, Allahu nurus samawati. Ini ayat berkenaan dengan Quran. Allah Taala bagi tahu bagaimana nur Allah ni, masalah nurihi, perumpamaan nur yang Allah SWT jadikan ni, iaitu Quran. Surah ni kata surah An-Nur, Suratul Anzalnaha, surah yang begitu hebat yang Allah Taala bagi tahu. Jadi perumpamaan Al-Quran dia, kitab dia ni, Allah Taala buat untuk bantu manusia ni. Seperti mana mishkat, bekas lampu pelita yang dibuat pada ada bekas yang mana tempat letak pelita, seperti kamishkatin fiha misbah, seperti mishkat tempat letak pelita tu, dalam itu ada pelita yang mengeluarkan cahaya, yang mengarahkan cahaya tu ada fokus pada sesuatu, pada jalan. Dan pelita tu pula duduk dalam zujaj, dalam kaca. Dalam kaca. Kita bagi tahu pelita tu, api tu akal manusia. Zujaj, kaca tu jiwa manusia. Jiwa manusia. Dan gabungan Allah Taala bagi tahu di antara akal dengan jiwa yang molek ni, dia seperti kaukabun tadi, dia mengeluarkan cahaya seperti mana bintang. Bila yuqadu min syajarah, bila dihidupkan daripada pokok yang berkat. Pokok zaitun. Apa dia tamsilan ni? Quran, wahyu Allah Subhanahu taala. Syajarah mubarakah ni, pokok wahyu. Wahyu Allah Subhanahu taala. Jadi jiwa manusia dan akal manusia bila disuluh oleh wahyu, bersambung dengan wahyu ni, dia akan mengeluarkan cahaya seperti mana bintang. Dia Allah Taala gambar kalau tak guna akal, tak guna akal pun, ikut wahyu ya, hampir-hampir Allah Taala beritahu yakadu zaitu hayuti, cahaya dah. Tu kekuatan wahyu. Mana wahyu ni orang tak berakal mana, tak cilik mana, kalau ikut pun Allah Taala beritahu hampir-hampir minyak zaitun tu yudi, mengeluarkan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api, kehebatan wahyu, kekuatan wahyu yang ada. Inilah perumpamaan yang Allah Taala buat kepada manusia. Dan Allah Taala tentang segala sesuatu alim fi buyutin. Dan wahyu ni mana tempat belajar dia? Dia ada kaitan fi buyutin, dibaca, wahyu ni dipelajari, dibaca fi buyutin, dalam rumah. Dalam rumah mana? Rumah Allah, rumah yang mana adinallahu ayun, Allah SWT hanya izinkan anturfa, yang diangkat, yang disebut hanya nama dia, yusabbihu lahu, dan ditasbih pada dia dalam rumah Allah SWT bil ghurub, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Mana masjid lah, rumah masjid. Wahyu ni kena belajar di masjid. Jadi baik wahyu yang begitu hebat, manusia yang nak bersih jiwa dia, akal yang waras ni, belajar pula dalam rumah pula, dalam rumah dia pula. Sebab tu tempat belajar dia kena masjid sendiri, dia ada nur dia. Ni Allah Taala bagi tahu. Dan dalam rumah Allah ni hanya diizinkan sebut nama dia. Ni panggil agama ni. Dia tak lewat benda daripada kita. Seperti mana kita masuk kan, masuk baca doa. Ni agama dia panggil. Dia sebut tu agama. Semua berkait daripada Nabi belakang, itu panggil agama. Dan kalau bukan daripada Nabi, itu bukan agama, walaupun bentuk dia agama. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Tasbih sini sembahyang, yusabbih, tunduk pada tasbih. Yusabbihu lahu, sembahyang pada dia. Dalam itu bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi, pada waktu petang, mana sentiasa pagi dan petang ni sentiasa ibadat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila gabungnya belajar Quran dalam rumah Allah ni, dia akan lahir rijal, anak jantan. Lelaki-lelaki yang mana la tulhihim tijaratun, lelaki-lelaki yang mana perniagaan dia tidak melalaikan wala bai, begitu juga dalam jual beli dia, dalam jualan dia, tak sebut beli ni, sebut jual. Ni pun Allah Taala sengaja, bukan saja. Dan kita panggil jual beli lah.
Bini jual saja ni. Beli tak sebut. Sebab orang beli biasanya dia fikir dia tak lari. Orang beli ni dia pergi kedai, dia nak beli apa yang nak beli ya. Setakat tu ya. Orang jual ni mikir macam, mikir dunia kuat orang jual ni. Dah mikir laku, lepas ni nak pusing modal, nak bayar gaji. Jadi Allah Taala sebut ya. Orang yang mana ada hubungan dengan wahyu ni, dia boleh nahi orang lagu ni. Tak. Allah Taala sebut peniaga, rijalun la tulhihi, laki-laki yang mana perniagaan mereka, jualan mereka tidak melalaikan mereka an zikrillah, daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka mendirikan sembahyang, tengok, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman, mereka takut akan satu hari dak tataqallabu fihi alqulub wal absar, satu hari yang mana menghadap Allah Subhanahu, satu hari yang dahsyat. Dak hati-hati dia pandangan ni dak begitu menakutkan. Ini sebabnya ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir, ayat ni gambarnya pada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in. Suasana lagu ni, lelaki-lelaki yang mana perniagaan dia tidak melalaikan dia, perniagaan mereka, jualan mereka ni tidak melalaikan daripada zikrullah, daripada sembahyang. Siapa kau zaman Ibnu Taimiyah? Bukan zaman Ibnu Taimiyah, zaman 800, zaman gapo hakim maghribi. Ialah zaman dekat Ibnu Taimiyah 700. Ibnu Katsir, zaman Ibnu Katsir tahun 700. Apakah 800 tu masih lagi suasana gitu lagi orang Islam, orang awal dia. Pasar-pasar ni bunyi bel ke kosong dah tu. Masih gitu. Sebab tu boleh kekal lama di situ. Walaupun korupsi berlaku, dah masalah yang mula-mula berlaku dalam sudut pemerintah. Dah. Tapi hak asas ni tak punah. Orang awal tak punah lagi. Sebab tu dia boleh bangkit. Dia bangkit mudah ya. Dak hak punah biasanya atas. Hak bawah payah punah. Bawah sebab dia punya gapo dia tunjai dia dalam molek, kemah molek kan tak. Punah kepala. Sebab tu dulu kan bagi kepala ya. Tak. Tapi kalau sampai tahap bawah punah ya. Tak. Kita duk sibuk nak bagi kepala macam. Tak cakap bagi kepala bawah punah. Tak. Tapi zaman nak bagi tahu suhana dia ni daripada zaman Nabi. Tak. Telah dia wujud sana gini bukan percuma, bukan saja ni. Sebab tu Nabi SAW tidak bersandar hanya kepada para sahabat jaga sembahyang Jumaat, jaga sembahyang semua ni sekadar Nabi ngajar di atas mimbar. Sahabat-sahabat je dah. Tak sabit pada kita dapat riwayat kan daripada Abu Daud, Nabi SAW nak pergi sembahyang subuh kan. Nabi pergi pusing dulu kan. Gerak as-salah sembahyang gerak dulu sembahyang. Dalam Abu Daud Nabi gerak sebagai tahajud. Gerak lagi. Tak zaman Sayyidina Umar bagai maklum tak apa dia dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Tak. Riwayat daripada sahabat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar khusus dua orang ni. Tak. Sebelum subuh kan tak pergi. Girang dulu. As-salah. Tak, girang dulu. Memang gini suasana dia. Mereka tidak bersandar hanya tak para sahabat tahu tentang waktu sembahyang, tidak. Bahkan dilaun. Bahkan dihantar orang. Ibnu Umar bagi tahu di pasar-pasar, dihantar orang. Tak bagi tahu as-salah. Dan suasana pada zaman itu, tak, kalau orang Arab Badui itu mari nak jual di Madinah. Bukan sekadar di Madinah. Rupanya kita tengok di Kufah, di Basrah, semua pasar-pasar besar kan, tempat-tempat pusat Islam belakang kan. Suasana yang sama. Kalau orang mari pasar tanya waktu sembahyang, memang tak ada orang pasar. Tak. Tanya waktu sembahyang memang tak ada orang. Pasar hanya ada siapa? Ada kanak-kanak, dia ada kafe zimmi. Dia ditugaskan jaga kedai-kedai. Tak. Jadi orang tahu dah. Tanya orang sembahyang duduk di pasar ni, siapa dia ni? Sama ada kanak-kanak, dia juga kafe zimmi. Itu suasana. Itu suasana. Bahkan Ibnu Taimiyah zaman dia gambar keadaan dia ada. Kalau waktu sembahyang, kalau satu orang tu mai daripada luar musafir pun. Tak waktu sembahyang lagi nak nega kan tak? Dia tak duduk pasar. Dia kena duduk masjid juga. Sebab semua orang pergi masjid belakang. Kalau dia duduk pasar tu, gapo Ibnu Taimiyah khilaf sunnah. Khilaf dengan sunnah. Orang tak duduk waktu tu. Oh, mana suasana begitu sekali. Suasana begitu sekali. Jadi ni kita duk tengok sudut gapo orang Islam mereka. Kita tak tengok lagu mana amalan apa Allah Taala angkat kekal gitu. Dan kita tengok keadaan kita sekarang ni. Tengok keadaan kita sekarang ni. Pasal kita nak sesuatu. Jadi benda ni tak mari dengan percuma lah. Tak mari dengan percuma. Ni Allah SWT. Ni ayat gini, ayat yang bagi kesan. Tak nak bina orang lagu ni. Bila masuk waktu sembahyang tak? Zaman Nabi kan tak? Sahabat lagi kuat negara. Mereka buka pasar waktu subuh lagi. Kita pukul 8 ke 9, sahabat subuh lagi. Tak. Pagi itu buka dah pasar. Jadi
Buka pasar waktu sembahyang subuh, kita sembahyang subuh dulu. Nak lepas sembahyang subuh, lepas terbit matahari sembahyang isyarat lagi, baru mereka pergi. Dan maghrib begitu tak? Maghrib mereka daripada asar tu nak masuk maghrib, tinggal Kedah. Pergi sembahyang maghrib dengan Nabi. Bila sudah sembahyang maghrib, buka Kedah pula. Itu keadaan mereka. Keadaan yang digambarkan oleh ulama-ulama tentang bagaimana kehidupan suasana pasal-pasal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in. Bahkan semua pasal ingat ke Madinah, bukan Madinah gitu, Kufah gitu juga, Basrah gitu juga. Orang Arab Badui mari kan. Tak boleh buat apa, dia kena masuk masjid juga. Dia kena masuk masjid sebab semua orang duduk di masjid, suasana dia. Jadi ni Allah Taala gambarkan. Dia ayat begini yang bagi saya ni cara nak bina umat ni. Dia kalau boleh, kalau masyarakat sudah lagu ni, baru dia ada kekuatan. Tak. Masyarakat yang hidup amal ma'ruf nahi munkar ni, barulah hukum Allah tu jadi senang, jadi logik. Ni kita benda ni tak ada. Umat semaya tak tahu mana. Tak, tiba-tiba kita duk sungguh nak terapkan hukum Allah SWT. Jadi hukum Allah jadi fitnah. Orang tak faham. Hukum Allah kan jadi berat kan kalau orang tak sel kan. Tak. Kita pasal orang tak sel yang maya dak. Tak. Kita suruh dia main-main masjid. Oh, mutar dia. Tak. Kita buat wajib dia tu tak. Motih dia. Dia bukan cara lagu tu. Dia kena tarik dia dulu dah. Baru dia sembahyang masjid ni jadi dia lebih suka sembahyang masjid daripada sembahyang di rumah. Yang agama bila masuk dalam hati dia. Dia Islam dia gitu sebenarnya. Dan ni Allah Taala gambarkan kepada kita. Maknanya wahyu ni dengan bantuan wahyu dia akan lahirkan orang yang mana begitu hebat sekali. Tak akal yang sempurna, lepas tu jiwa yang bersih, tak belajar pula dari rumah Allah, keluar rijaluna, dia akan lahir. Mana umat ni kena ada, pertama sekali kena gerakkan dia, ada hubungan dengan kita Allah SWT. Tak kena gerakkan umat ni biar ada hubungan dengan kita, biar bina umat ni dengan masjid Allah. Nak belajar mana kita Allah masjid. Sebab tu setiap umat ni kena ada hubungan dengan masjid. Dan ni tu kita kena buat pengorbanan, kita kena gerak. Ni payah. Ni payah. Nak pujuk orang bagaimana supaya ada umat masjid. Tak. Sebab tu kita kena ada mesyuarat yang tadi. Buat lagu mana? Pergi ziarah dia, fikir. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah Taala ni rijal yang mana tidak terkesan dengan jual beli mereka ni, mereka mendirikan semua. Punca dia ya khafuna yauman, takut tentang hari akhirat. Kerana jelas akhirat tu main daripada Quran. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Dia yakinnya ada akhirat, dia adanya akhirat Allah Taala bagi tahu untuk Allah Taala balas. Liyajziyahumullah, untuk Allah SWT balas. Gapo dia? Ahsana ma amilu. Kebaikan apa yang telah mereka buat, ahsana, amalan yang terbaik yang mereka buat. Gapo menepati sunnah, ikhlas. Wa yazidahum min fadli, Allah Taala tambahkan kepada mereka daripada kurnia dia. Wallahu yarzuqu man yasha', Allah Taala boleh bagi rezeki kepada siapa yang kehendaki tanpa hisab. Walladzina kafaru, ada orang kafir pula, amalan mereka kasarab, seperti sarabin, biqi'atin. Seperti sarak ni apa? Fata Morgana. Orang dahaga kan, tengah hari panas, kita nampak jauh tengah panas ke tak, nampak macam berair, jalan raya ke tak, panas ke tak. Itu sarab. Allah bagi tahu orang kafir ni amalan dia kasarab, biqi'atin, di satu tempat. Yahsabu zama'an, dan orang yang mana dahaga menyangka itu air. Hatta idza ja'u, sehingga bila sampai tempat tu, lam yajidhu syai'an, tak ada satu. Wajadallaha indahu fawafahu hisab, dia dapati ada Allah SWT. Dia Allah SWT akan sempurnakan hisab dia hisab Allah sangat cepat. Au kadulumat, ni Allah Taala bagi tahu lagi. Ni amalan orang kafir ni, orang balik dari kufur dengan Allah. Pertama macam Fata Morgana tadi. Yang kedua kadulumatin, seperti mana zulumat fi bahrin, dalam laut, lujiyin, laut yang bergelora. Yaghshahu maujun min fawqihim, duduk dalam laut, dak di atas tu ada ombak lagi. Nah, ada ombak dalam tu sekali, duduk dalam laut dah. Dan dalam laut lagi, laut yang bergelora. Lepas tu atas tu ada ombak lagi, berlapis-lapis. Min fawqihi maujun min fawqihi. Dan di atas ombak pula tu ada awan gelap pula. Ya. Gambar dia. Duduk dalam laut yang bergelora, atas dia tu ada ombak lagi, atas pada ombak tu ada awan yang gelap. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Kegelapan yang mana sebahagian tu bertambah kegelapan itu pada sebahagian yang lain. Id akhraja, sekiranya dia mengeluarkan tangan dia tu, lam yakad yara, apa-apa tak nampak tangan.
Wa man lam yaj'alallahu lahu nur, sesiapa yang mana Allah Taala tidak bagi pada dia nur, cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Ni Allah Taala bagi tahu gambar dia jiwa orang kafir. Nak amalan dia, perbuatan dia, jiwa dia ni duduk dalam kegelapan. Alam tara, kemudian kembali cerita tentang Allah SWT. Adakah kamu tahu bahawa Allah ni yusabbihu lahu man fis sama', semua makhluk sama ada di langit dan di bumi, begitu juga buang-buang yang terbang tu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kullun, semua tahu, qad alima salatahu wa tasbih, semua tahu cara nak sembahyang pada Allah, cara nak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, nak memuji Allah. Wallahu alim bima, Allah Taala tahu apa yang mereka buat. Walillahi mulku, milik Allah belaka apa yang ada di langit dan di bumi, kepada Allah semua akan kembali. Alam tara, kamu tak perhatikan bahawa Allah SWT yuzji sahaban, kamu tak perhatikan bahawa Allah SWT makna yasuku sahab, makna menggerakkan awan, summa yu'allifu bainahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tak menjadikan awan tu ada air, summa yaj'alahu rukama, kemudian dia akan bercampur dan air akan bertambah, akan jadi kuhagla, fataral warq, kamu akan lihat ada air yakhruju min khilali, keluar daripada celah-celahnya. Itu semua daripada Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal, dia menurunkan daripada langit, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad, dia kemudian dia menurunkan daripada langit air, yang mana air itu daripada jibal, daripada bukit-bukit, fiha min barad, yang sejuk, fayusibu bihi man yasha, maka air itu kena pada siapa yang dia kehendaki, wa yusrifu amman yasha, dan Allah SWT jauhkan daripada siapa yang dia kehendaki. Yakadu sana barkihi yadhahu bil absar, hampir-hampir Allah Taala sinar daripada kilat yang memancar tu dak menghilangkan pandangan, menghapuskan pandangan. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, Allah juga yang aturkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar, demikian itu ibrah kepada orang yang mana memerhati. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma, Allah SWT jadikan setiap makhluk yang melata ni asalnya daripada air. Ada di antara mereka yang mana berjalan dengan perut dia, ada di antara yang berjalan dengan dua kaki, ada yang berjalan dengan empat kaki. Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, sesungguhnya Allah Taala turunkan ayat dia dengan yang sangat jelas. Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa yaqulun amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun min ba'di dzalika ma ulai. Ini Allah Taala kembali cerita tentang munafik, orang yang mana terus tunduk pada wahyu Allah, terus tunduk pada perintah Allah. Mereka kata dengan mulut mereka, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasul, kami tunduk. Kemudian bila mari keadaan, tolak perintah Allah. Semua yatawalla fariq, kemudian satu golongan di antara mereka berpaling. Selepas ayat beriman dengan Allah dan Rasul, bila mari keadaan tak tolak perintah Allah. Wa ma ulaika bil mu'minin, Allah kata itu bukan orang mukmin sebenarnya. Wa idza du'u ila Allah wa rasulih, bila diajak pada mereka supaya taat pada Allah dan Rasul, supaya jadikan Allah dan Rasul sebagai hukuman. Idza fariqum min, tiba-tiba kamu akan lihat Allah nak bagi tahu satu golongan di kalangan mereka berpaling, tak sih. Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudhinin, Allah nak bagi tahu sepatutnya mereka datang pada Allah dan Rasul dengan penuh tunduk, dengan penuh taat pada Allah SWT. Afi qulubihim maradun, adakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu-ragu, ataupun an yakhafun an yahi, ataupun mereka takut Allah SWT tidak berlaku zalim pada dia, tak sempurnakan bagi bantuan pada dia. Begitu juga Rasul, bal ulaika humudhani, Allah bagi tahu orang munafik tak puas hati dengan Allah dan Rasul, tak percaya dengan janji-janji Allah, bantuan Allah, nusrat Allah, dalam taat perintah Allah tu ada kejayaan. Nak cari bila mari keadaan, tinggal perintah Allah SWT. Ni bermula daripada ayat 47 ke tak? Ni ayat lepas ni janji tamkin, janji khilafah, janji kuasa. Dia bergantung sejauh mana satu orang itu taat pada Allah dan Rasul. Taat Allah dan Rasul. Dia tengok munafik, ni mahalan dia. Ni yang mahalan munafik. Sebab tu kita kena sedar kan. Tak, kita jangan terkesan dengan keadaan. Tak, orang buat alasan tak boleh taat perintah, tak ikut sunnah Nabi ni sebab keadaan ni memang alamat munafik dah. Alamat munafik dah. Orang lagu ni Allah Taala tak bagi tamkin. Tak bagi tamkin. Ni Allah Taala bagi tahu. Ni Allah Taala kata ni jiwa orang munafik ni. Adakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu dengan janji Allah, janji Nabi, atau mereka takut bahawa Allah SWT an yahifa, ni makna Allah Taala buat zalim. Allah Taala tidak sempurnakan ke atas mereka. Begitu ke Rasul.
Bahkan sebenarnya ulaika humul zalimun. Allah beritahu mereka itu orang zalim. Innama kana qaulul mu'minin, sebenarnya Allah beritahu orang mukmin yang sebenar-benarnya bercakap dia keluar daripada mulut dia bila disuruh kepada Allah dan Rasul ni untuk buat keputusan di antara mereka ni, mereka sepatut kata apa? Sami'na wa ata'na, dengar dia patut. Tak nak percaya pada Allah dan Rasul. Tu tak ada orang lebih adil daripada Nabi. Tak, kita belajar ke dalam apa? Hunain ke tak? Lepas Hunain Nabi bagi harta ghanimah ke tak? Munafikin mari jumpa Nabi ke? Tak. Mari Nabi, ya Muhammad adil. Tak. Wahai Muhammad, berlaku adil. Nabi kata ke wahai celaka, kalau aku tak berlaku adil, saya berlaku adil. Nabi berkata adalah adil lain tak? Akulah yang paling adil di antara kamu. Nabi lah paling adil. Tak. Kita jangan buat Nabi macam kita. Tak. Nabi, setiap ajaran Nabi, setiap sunnah Nabi ni besar. Ni orang yang mana Allah berdasarkan ilmu Allah Taala bagi kepercayaan, dah ikut dia berjaya. Dah tentu dah ada kira-kira dia dah, ada perhitungan dia dah, dan ni sebagai ujian kita, Tengok ni Allah Taala bagi. Ni syarat sebelum khilafah ni. Ni surah Nur bagi panduan pada kita ni. Orang mukmin sepatutnya Allah kata tidak ada perkataan lain orang mukmin ni bila dia ajak pada Allah dan Rasul ni, sami'na wa ata'na. Sebab tu Quran boleh kan. Sebab tu kita kena war-war kan. Dia orang ngaji Quran tak ada Quran. Kalau dia jatuh hati dengan Quran, puas hati dengan Quran ke tak? Ikut Quran ke tak? Dia akan jadi kan. Tengok Quran aja ni. Orang mukmin lagu tu. Allah dan Rasul. Nak lagi sahabat ni orang Allah Taala sudah cak dah radhiyallahu anhu. Selain daripada demon ni tak ada jaminan. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang yang berjaya. Wa man yuti'illah wa rasul, tengok siapa dia taat pada Allah dan Rasul, wa yakhshallah, takut pada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa pada Allah, maka itulah orang yang berjaya. Wa aqsamu billahi jahada imanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah ni munafikin dengan sungguh-sungguh, la in amartahum la yakhrujun, tak, mereka bersumpah ni kalau kamu perintah pada mereka akan keluar, tak, akan ikut jihad. Qul kata la tuqsimu, bola bersumpah, tak, ta'atum ma'ruf, ketaatan ni ma'ruf, orang tahu dah orang taat lagu mana. Tak, ni buat anak macam tak, depan raya taat, belakang lah ilah. Apa pergi ilah, lepas tu buat alasan. Begitu sama munafikin. Ada sifat munafikin. Jadi Allah SWT bagi tahu pada Nabi SAW, terus gerak bagi tahu pada mereka, bawa bersumpah. Ketaatan ni ma'ruf, orang yang taat lagu mana, orang yang tidak taat lagu mana. Innallaha khabirun bima ta'mal. Allah Taala tahu belaka apa yang mereka buat. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad, ati'ullah, ta'ala pada Allah, ta'ala pada Rasul. Fa in tawallaw, sekiranya kamu paling, fa innama 'alaik hima hummila wa 'alaikum ma hummil. Sekiranya mereka berpaling, maka dia tanggung apa dia tanggung, kamu akan tanggung apa yang kamu buat. Wa in tuti'uhu, tengok, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat pada dia, tahtadu. Hidayah. Taat pada Nabi, hidayah. Jaminan daripada Allah. Ikut je Nabi betul lalu. Ikut je Nabi betul. Berarti ikut Nabi, jangan ikut orang, jangan ikut ustaz. Jangan ikut hamba. Seperti mana Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar pun bila Muhammad bin Salamah dia tanya ke tak, bagaimana keadaan aku? Bagaimana dengan pemerintah aku? Seperti mana kami anggap, seperti mana kami sangka kamu telah berlaku adil. Tapi ingat wahai Umar, kalau kamu inhiraf sikit, kalau kamu lari sikit daripada Allah dan Rasul, kami akan betul kamu dengan pedang dan sunnah. Tu Sayyidina Umar tu. Tengok sahabat kemah, dia tahu walak dia sebenarnya kepada dia. Dia tak tergesa. Berharum dia pasti, oh tidak agak habis kan, dah kagum. Tak salah dah. Sahabat jelas, walak dia jelas. Tak. Mung lari sikit wahai Umar, pedang. Sayyidina Umar kata wah. Tak. Ingat mu wahai Umar, kalau mu lari daripada asal dah, mereka akan betulkan dengan pedang kamu. Ni baru selamat. Baru jadi pemimpin selamat, orang semua selamat. Sebab ada karif panduan. Semua begitu. Kita baca kisah-kisah sahabat ke tak? Tak. Bila pemerintah lari sikit ke tak? Tu, tak peduli. Mereka paling terkesan dengan Allah dan Rasul. Kita tengok pasal-pasal sahabat ke tak? Bila bel je ke tak? Tinggal belakang. Sebab apa? Hak Allah lebih utama lagi. Mereka tahu. Mereka sudah jiwa tu sudah bentuk lagu tu dah. Tak. Sudah dibentuk lagu tu. Bunyi bel dah. Masuk waktu orang mai asal terus tinggal kosong lalu. Gini, apa? Sudah dilatih. Allah paling besar sekali. Kita tak apa makna bel ni. Kita tak main beta lagi dah dengan pekoh kita. Sunat ya sembahyang Jumaat ni. Payah juga orang alim ni. Orang alim ni payah. Tak. Orang alim payah. Sebab tu di antara Nabi takut orang alim lisan tapi jahil pada amalan. Tak. Ni bahaya orang alim. Tak. Mai Jumaat mai ngajar. Mai Jumaat sebab tu iman. Kalau tak tukar tak mai Jumaat.
bahaya. Tak, bahaya. Makmum sembahyang duk tarik. Tak. Bahaya orang lagu tu, bahaya. Tak. Nifak orang lagu tu. Sudah kita tengok sahabat-sahabat, tengok Nabi. Tengok Nabi kan. Tahu kan Nabi sakit tak? Sayyidina Ali dengan Abbas kan tak gendong kan. Nabi mana aja. Sampai tahap tu sekali. Nak tunjuk pada umat ni bagaimana seharusnya jadi hamba Allah. Bila dengar je nida. Baik. Zaman Sayyidina Umar, siapa dia sakit? Sa'ad bin Yarbu'. Tak, sahabat sakit. Sahabat sakit buta. Sayyidina Umar pergi ziarah. Rumah sahabat jadi buta. Bila sahabat nak balik, Sayyidina Umar kata kepada dia. Dia kata la tatruk salatul Jumaah. Jangan tinggal sembahyang Jumaat, jangan tinggal sembahyang 5 waktu. Tu Sayyidina Umar bagi tahu pada sahabat. Sahabat kata, wahai Umar, aku nak pergi kan buta ni. Tak, anak-anak tak ada dah. Tak. Sayyidina Umar kata apa? Tak apa, aku hantar orang. Sayyidina Umar. Hantar orang, dia hantar budak. Tak, tiap kali waktu sembahyang hantar budak. Dia ambil. Begitu keadaan suhana dia. Orang buta-buta, orang yang uzur ni dia apa dia? Diberi tanggungjawab kepada orang tertentu tu supaya ambil tanggungjawab. Jadi orang buta dia ambil. Tak, dia ambil. Tak tinggal. Tak tinggal. Bukan kata, muka jual lah modah ni tua lagi ni. Tak, buta pula makzur tu. Tak ada sahabat. Tak ada. Tak. Tak boleh tinggal. Ni tak ada apa. Ni tak. Tak sembahyang Jumaat tak apa. Tak. Mai rumah ya. Padahal orang tu duduk jogging. Tanya dia lagi, pagi-pagi jogging. Jogging pagi, semaya tak boleh. Boleh. Tapi dia percaya sebab betul email ayat lagu tu. Tak tinggal tak main. Kita kerja ada tak main. Kita tengok betul email ayat benar, kita percaya. Mudah-mudahan juga cara tu email. Dia dah belakang angin yang mudah percaya. Sudah banyak lagi tu email ayat molek-molek tak ikut-ikut juga. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu. Tapi tengok kesan. Tengok Allah Ta'ala beritahu kepada kita ni. Bagaimana nak bina umat, nak bagi tamkin ni. Tengok, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa in tuti, kalau kamu ikut dia, tahtadu. Betul, wa ma 'ala rasulil bayat. Dia tugas Nabi tidak lain malaikat balaghul mubin, kena sampai dengan nyata. Wa adallah, Allah janji kepada orang mukmin daripada pihak Allah, bukan daripada pihak kita. Di kalangan kamu orang mukmin, wa adallahu alladhina amanu minkum. Gapo dia? Wa amilus salih, orang yang melakukan amal soleh. Gapo dia? La yastakhlifannahum fil ard. Pasti kami akan bagi khilafah, bagi kuasa di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Seperti mana kami telah latih orang sebelum mereka. Wala yumakkinan tamkin. Kami akan kukuhkan kedudukan mereka. Dan supaya bagi mereka ni dinahumul ladzi irtada lahum, supaya mereka dapat beramal dengan agama yang mereka puas hati, nak tegakkan hukum Allah semua, semua hudud-hudud Allah SWT. Wala yubaddilannahum, dan supaya kami dapat tukar keadaan mereka. Sebelum ni mereka amal Islam dan keadaan takut, sekarang ni jadi amal. Ni syarat tamkin ni. Mana tamkin ni? Kalau kita amal agama tak ada ketakutan, kita boleh menguruskan negeri kita dengan mudah tak? Tapi tak salah juga hudud Allah ni, dosa besar ni. Dosa besar. Sebab syarat tamkin dah ni, tamkin. Tak, bila ada benda ni tapi kita tak laksana ke perintah-perintah Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT, bahaya, ngadak Allah SWT. Nak mati belakang dah. Menteri-menteri kita, YB tu dah, menteri besar kita pun janggut putih belakang dah. Berapa lama balik ngadak Allah, tak ada tanya, bahaya. Tak, dia Allah nak tanya tadi, Allah nak tanya kita. Dunia tempat ujian. Dia ingat dunia ni tempat kita boleh buat apa seperti mana kita nak buat dengan kebijaksanaan kita. Politik dah, semua tak ada perintah dan larangan Allah SWT. Lagu mana nak sempurna. Ni Allah nak bagi daripada pihak Allah ni tamkin. Kepada siapa? Pada taat Allah dan Rasul. Pada taat Allah dan Rasul. Sebab tu kalau orang masuk naik atas tu bukan daripada taat Allah dan Rasul ke tak? Tak boleh buat apa? Tak ada kekuatan, tak ada nusrah Allah. Nusrah Allah. Sepatutnya dekat lagu ni dia kena bimbang, menangis. Ya'buduna ni la yusyriku, tengok tu. Sembah hanya aku. Mana ikut aku, bukan sembah. Mana sembah maya, bukan maya. Ya'buduna ni ikut hanya aku. Wala yusyrik bi syai'a, tidak akan syirik dengan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, tapi dia kufur selepas tu. Tak taat juga. Allah Taala bagi nikmat keamanan, tak memiliki ada kuasa tapi tak laksanakan perintah Allah ni, fa ulaika humul fasiqun. Itu orang fasik. Okey, fasik. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Mereka bila Allah Taala bagi kuasa mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Lepas tu lagi, wa atiullaha war rasul. Ta'ala Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu diberi rahmat.
Wala tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh. Janganlah orang kafir tu menyangka bahawa dia dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni, ataupun dapat melarikan diri. Ma'wahumun nar, atau begitu, wa ma'wahumun nar, kesudahan mereka neraka. Wala bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman. Ni khitab ni ajib. Khitab ni kepada dia? Dalam rumah tangga pula. Selepas ayat tentang janji khilafah, janji tamkin, tiba-tiba ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hamba-hamba saya kamu ni nak masuk bilik kamu ni, tak. Dia juga walladzina lam yaw, anak-anak kamu yang tak balik, maka dia kena minta izin. Tiba-tiba ayat berkaitan dengan izin, minta nak masuk bilik kita, nak masuk bilik kita. Salah marrat, 3 waktu, 3 tempat dia kena minta izin. Siapa dia? Hamba-hamba kita, dan juga anak-anak kita yang tidak balik. Anak orang balik memang kena minta izin. Tak, anak kena minta izin. Dia tak diterjah gitu bilik kita, dia pakai mak masuk gitu. Bah. Abah tu duduk dalam dah. Dia tak boleh kena ketuk. Tak, kena ketuk. Tuan orang balik, kita kena ajar. Ni agama. Nak masuk bilik kita, dia kena ketuk dulu. Sebab dia sudah balik dah ni. Dia seperti mana dia kena ajar. Ni perintah Allah dalam rumah kita. Adapun anak yang tak balik lagi, waktu lain dia boleh terjah. Tak, bila-bila masa. Kalau nampak pelik-pelik daripada kita tu, kesilapan kita. Tak. Cuma 3 waktu. 3 waktu dia kena mentik. Dia kena ajar dulu. Tak balik tu, tak kena ajar. Tak bila sebelum subuh tak boleh masuk. Tengok Allah dah waktu. Tengah hari masuk Khairullah. Tak. Dia juga lepas Isyak. 3 waktu ni kena bagi tahu dia nak masuk bilik abah, nak masuk bilik umi, kena minta izin. Hak tak balik. Hak tak memayis, hak tu tak apa. Hak tu lesen besar. Tak memayis. Tak. Hak ni hak tak balik. Min qabli salat, sebelum waktu subuh. Wahina tada'una thiyab, ketika tu kamu dah terdedah aurat kamu, kamu buka baju kamu. Begitu juga wahina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah, bila kamu pecah baju ketika mana waktu tengah hari. Dan juga selepas solat Isyak. Thalathu auratin lakum, 3 waktu aurat kamu. Dipanggil aurat apa? Aurat ni dipanggil aurat sebab apa? Aurat ni naqas, dalam bahasa Arab ni auratun naqsun, benda yang mana kurang. Benda yang kurang daripada kita tak suka. Kekurangan kita tak suka, dipanggil aurat tu. Syarat. Jadi kita kena tutup. Jadi 3 waktu ni tak, waktu yang mana aurat kamu terdedah. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Jadi bukan kesalahan kamu, bukan kesalahan mereka. Allah nak bagi tahu selepas selain daripada waktu itu. Tawafuna alaikum, mereka duk main belaga dengan kamu. Ba'dukum ala sebahagian kepada sebahagian yang lain. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah telah jelaskan untuk kamu ayat dia. Wallahu alimun hakim. Mana Allah nak bagi tahu, nak tamkin, nak tegakkan agama di luar rumah. Dalam rumah tu kena ada agama. Dari sebab tu kita bangkit, kita bina. Kita ada Kelantan ni kita ada 3,060 masjid. Tak, 3,200 masjid. Kurang lebih lah. Kita ada 860 masjid mukim. Ni kita punya center-center ni untuk Islam, untuk gerak kan, untuk pujuk. Dan masjid lah tempat kan. Batal ajak orang masjid, ajak masjid pun. Pujuk, setiap orang kena ada hubungan dengan masjid. Dan nak buat ni kena kerja sama belakang. Ni kerja kita belakang. Bukan kerja dia tu, bukan kerja ni, kerja kita. Kita kena anggap ni kerja kita. Ni dan ni kemuliaan. Ni orang dari surah Yasin ni. Sebab tu kita buat surah Yasin. Bawa baca surah Yasin. Dah rujuk Yasin. Yasin tu buat kerja aja orang ikut Rasul. Dakwah ni buat ittabi'ul mursalin. Ikutlah Rasul. Ni dakwah. Dan dakwah ni kita pergi jumpa orang hok tak tidak ada keinginan. Tak. Ni hok tu hadiri mari sini, tu mari sini. Hok ni mari nak ngaji dan tu ramai lagi. Hok mari tak ada fikir langsung. Tu dakwah sebenarnya. Dakwah ni kita menimbulkan talab dalam jiwa dia, dalam diri dia pada agama. Daripada tak semaya jadi nak maya, daripada tak ngaji. Ni Allah Taala nak guna kita. Sebab Allah pilih kita mari orang ada hubungan masjid. Tak fikirlah ke mana. Tak. Yang penting kerja Quran. Bagaimana? Kita ada dah tempat ada dah. 860 masjid. Nabi sah masjid boleh bangkit sahabat. Sama juga 3 masjid, Masjid Quba, Masjid Nabi. Tak. Sikit boleh bina dah. Kita banyak kita semua. Aset kita banyak. Kalau kita nak bangkit lah, kalau kita nak main petuloya lah, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain. Allah Ta'ala pilih orang lain. Sebab umat ni umat ke arah bangkit kan. Ke arah bangkit dah. Ke arah kebangkitan dah. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum, bila anak-anak kamu sampai peringkat balik dah,
maka falyastazin kama istadzana alladziina min qablihi, maka dia kena minta izin seperti mana orang lain. Kadzalika yubayyinullah, demikian Allah jelaskan untuk kamu ayat dia, hukum dia. Wallahu alimun hakim, Allah alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjun nikahan, ada pun orang perempuan yang sudah tua dah, lanjut dah usia dia, Allah Taala bagi tahu, yang mana dia tidak maharap lagi nak nikah, orang perempuan lagu ni, falaisa alaihinna junah, maka tidak menjadi kesalahan untuk mereka an yadhna thiyabahunna, dak ghaira mutabarrijatin bizina, tidak ada masalah mereka untuk nak melepaskan pakaian mereka. Pakaian agama ni jilbab, ini semua tafsir salah belakang ni, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Abbas, tafsir salah belakang. Dak jilbab ni apa dia? Pudah dia. Hak tu tidak jadi kesalahan. Tak. Jadi orang perempuan yang mana sudah tidak ada keinginan untuk menikah, dia tak apa, dia tak perlu seperti mana orang muda. Ghaira mutabarrijatin bizina. Tapi itu pun dengan syarat ni, jangan dia berlebih-lebih dalam make up dia. Tak. Wa yasta'fifna khairul lahun. Tapi kalau dia nak tutup seperti mana zaman dia muda mula, itu lebih baik, tengok Allah bagi tu. Tak. Tak nak lebih baik lagi. Hak ni yang mana bila ditegur siapa dia? Lupa nama. Tak. Asma. Tak. Anak Abu Bakar, tengok. Asma binti Abi Bakar. Tak. Bila orang kata, masa tu dia tua dah. Dia tua dah. Sebab tu kita boleh tengok sahabat semua masa tu kan pakai pudah. Abdullah bin Zubair kan, masa dia dikepung Hajjaj nak bunuh dia kan, dak dikepung di Mekah kan, dak. Dia tahu dah dia nak mati kan, dak. Dia jumpa mak dia kan, Asma kan. Masa tu Asma tu tengok gambar dia dalam hadis. Lagu mana Asma? Pakai pudah kan, nak nampak mata ya. Dia pergi mak dia Asma, dia cium dahi mak dia kan, dak. Dak. Cium dahi mak dia Asma. Jadi Asma ni masa tua dibagi tahu kan dia, kau boleh, dah tua dah boleh kan pecah burdah gini. Dah Allah Taala bagi tahu, falaisa alaihinna junahun an yadhna thiyaban ghayra mutabarrijatin bizina. Asma bagi tahu, baca lagi, cuba sambung, wa an yasta'fif na khairan lahu. Situ dia bagi tahu. Jadi kekal dia. Wallahu sami'un alim. Ini sahabiah isteri dah pada Zubair bin Awam, anak Abu Bakar, dah kakak pada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'ala, ni pun ayat ajib. Ayat ni berkenaan dengan keizinan Allah Taala boleh makan rumah saing, rumah anak dara, rumah sepupu boleh makan. Apa tiba-tiba ni tak boleh? Ayat sini mari sini ni. Ayat ni sebab ini masih lagi berkenaan dengan muamalah kan tak? Kita nak faham ayat ni kan? Tak. Kita kena faham sahabat bila tua ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil, jangan kamu wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Tengok ajib sahabat. Sahabat bagi tahu sama dia berbicara bila tu ayat tu kan, ayat tu telah bagi kesan pada mereka. Cukup hati-hati, tak usah makan harta orang. Sehingga mereka kecek sama-sama mereka kan. Pok kita ni harta paling bernilai sekali zaman kita ni makan ni. Masa tu miskin, masa tu susah kan. Masa tu makan ni harta paling bernilai sekali. Tak mana sahabat susah masa tu. Tak. Jadi tu ayat daripada orang lagu tu. Tu ayat dari sahabat lagu tu. Jadi sahabat tu fitrah sahabat ni kan, siapa tak pergi makan rumahku, takut termakan harta dengan cara batil sampai tahap tu. Jadi ni tu ayat ni tu nak balancekan semula. Nak balancekan semula. Yang Allah Taala maksudkan. Cuma mula-mula sekali, peringkat mula-mula sekali orang buta dulu. Dengan orang yang mana sakit, orang yang mana OKU lah. Dia mana ni mula-mula dibenarkan. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal araj harajun wala 'alal marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti aman. Mula-mula dibenarkan orang buta. Jadi sahabat-sahabat ni mula-mula sekali bawa pergi makan rumah saing ke rumah ni makan tak, panggil orang buta bagian ni dulu. Sehingga turun sekali ayat, dah pada kamu pun tak apa juga. Barulah jelas belakang. Kalau tidak kita jadi harap apa. Dah ayat ni berkenaan dengan kemudian dia berkenaan kaitan dengan ayat tak boleh makan harta sama kita dengan cara batil. Sahabat begitu takut. Bila ajak makan sebelum tak si makan, dia takut termakan kan. Jadi makan harta batil ni kan jadi tahu Allah Taala tak terima kan. Semaya dia tak terima, ibadat dia tak terima. Jadi begitu takut. Allah Taala terbiah begitu. Biar keadaan begitu. Untuk kesan pada jiwa. Bagi kesan pada jiwa sahabat supaya jauh daripada perkara batil. Ini kemudian baru turun. Laisa 'alal a'mari, Allah Taala bagi tahu tidaklah menjadi kesalahan bagi orang yang buta. Begitu juga bagi orang yang mana tempel ni, orang yang cacat. Begitu juga orang yang sakit. Begitu juga kepada diri kamu. Gapo tidak jadi kesalahan? Antakulu min buyutikum,
au buyuti abah, untuk kamu bawa mereka makan di rumah kamu, ataupun makan di rumah ayah kamu, ataupun makan di rumah mak kamu, ataupun makan di rumah adik-beradik kamu, ataupun makan di rumah adik-beradik perempuan kamu, atau makan di rumah pak saudara kamu belah ayah, ataupun makan rumah mak saudara kamu, atau makan rumah pak saudara belah mak, ataupun mak saudara belah mak, ataupun au malakatum mafati, ataupun rumah-rumah yang mana kamu miliki kunci-kunci dia. Tak boleh bawa, boleh makan, boleh bawa ajak orang makan. Rumah apa dia ni? Rumah sahabat-sahabat pergi jihad kan? Dia jihad. Bagi dia pergi rumah dia. Jadi sahabat tu rakyat boleh makan, maka boleh masuk. Au sadikum, ataupun rumah sahabat kamu. Laisa alaikum junahun, tidak menjadi kesalahan untuk kamu untuk makan, sama ada makan ramai-ramai atau makan berasingan. Tak makan jemaah atau makan berasingan. Fa idza dakhaltum buyutan, cuma bila masuk rumah maka bagi salam pada diri kamu, tahiyatan min indillah. Tak ucapan salam yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang penuh berkat, yang penuh kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah telah jelaskan kepada kamu ayat dia, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu dapat memikir. Innamal mu'minun, tengok kembali semula tentang Nabi. Dah kembali mula tentang Nabi. Allah dan Rasul, ikut Allah dan Rasul. Surah ni, surah An-Nur. Innamal mu'minuna alladhina amanu billah, sesungguhnya orang mukmin yang sebenar-benar Allah bagi tahu, iaitu orang yang mana beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Mereka bila bersama dengan Nabi di atas satu urusan yang bersama, lam yadhhabu, tidak akan tinggalkan Nabi melainkan sehingga diminta izin. Ini bila buat program bersama, bila ada amal yang bersama, amal istimai, tak, maka tak boleh tinggal. Kabar-kabar hilang, tak boleh, melainkan dengan minta izin. Innal ladzina yasta'zirunaka ulaika alladzina, orang yang mana minta izin bila nak keluar daripada majlis yang melibatkan semua orang ni, itulah orang mukmin dengan Allah dan Rasul. Maka bila mereka minta izin dengan kamu untuk urusan mereka, maka bagilah izin dan istighfarlah untuk mereka, Allah Taala Maha Pengampun. Tapi jenis lari itu hilang tu ciri alamat munafik. Tak bukan untuk Nabi ya, maknanya beginilah kita dengan kepimpinan kita, dengan amir kita, dengan ketua kita. Tak, bila melibatkan urusan istimai, tak kena ada bersama belakang. Nabi Nuhman. La taj'alu du'a, kemudian nasihat Allah SWT pada para sahabat, jangan panggil Nabi ni seperti mana kau panggil sama kamu. Sahabat panggil Nabi kan, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Tak. Jadi Allah Taala tunggu ayat. Betul. La jangan kau panggil Rasul di antara kamu seperti mana kau panggil sebahagian kamu dan sebahagian yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallalu. Kemudian sambung lagi kritik orang yang mana lari dari majlis. Sesungguhnya Allah Taala tahu siapa dia buat lari dalam majlis tu. Lari dari majlis. Tak si dengar dak gapo dia tutup daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, falyahdharil ladina yukhalifuna, maka awaslah orang yang mana khilaf dengan perintah Nabi. Allah bagi tahu. An tusibahum fitnah, akan menyebabkan kena pada mereka fitnah. Jadi langgar daripada perintah Nabi kan menyebabkan fitnah. Ni Allah Taala bagi tahu kanun dia. Maka bahaya. Maka jangan ingat ada sunnah Nabi, perintah Nabi ni tak ada apa-apa. Nak bila Nabi wayak suruh pula ni. Tak. Bila Nabi suruh dengan jelas kan? Kita tak boleh tinggal. Tapi kalau sunnah dia yang Nabi tak suruh, sunnah yang panggil sunnah jibillah. Tak makan roti, tak pakai jubah. Ni sunnah jibillah dia panggil. Ulama sudah bahas supaya kita tak balas, supaya kita jelas. Tak. Makan roti, kita makan nasi. Makan roti sama sakit perut kita. Tak kena makan nasi. Ini tak ada masalah. Dia tak khilaf tu. Kalau khilaf Nabi kata buat gitu, kita kata tak apa, tak buat. Ini bahaya. Bila Nabi suruh, Nabi kata. Asalnya kita jadi orang awal, mudahan. Tak. Bila Nabi suruh buat, sahabat gitu. Tak. Kita tengok dulu, suruh ni ke apa ni? Ni sunnah kau wajib kan? Bahaya. Tak. Sahabat kan? Nabi kata kul biyamini. Makan dengan tangan kanan. Kita lalu makan dengan tangan ni bahar tak? Sunnah ya. Sunnah. Tak bahar. Kul biyamin. Tapi sahabat tu kan? Dia tak boleh kan? Tak khilaf dengan Nabi. Lagu mana Nabi doa dia? Cacat ke dia? Tak. Cacat dia. Khilaf. Sebab tu jangan. Tak. Ni Allah Taala bagi. Falyahdharil ladina, Allah yang berhati-hati, awas orang yang mana khilaf dengan perintah Nabi. Apa? Antusibahum fitnah, akan menyebabkan mereka kena fitnahan. Au yusibuhum adza, ataupun akan menimpa mereka azab yang pedih. Ala inna lillahi ma fis sama, ketahuilah bahawa milik Allah belaka apa yang di langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih,
Allah Taala tahu bagaimana keadaan kamu. Wa yauma yurja'una ilaih, dan juga hari yang mana kamu dikembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan bagi tahu berkenaan dengan amalan kamu. Dia Allah bikulli syai'in alim, tentang segala sesuatu tahu belakang. Tahu belakang. Surah Furqan. Surah Furqan ni surah diturunkan di Mekah. Surah Nur Madinah, surah Furqan, surah Makkiyah, surah di antara surah awal juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah letak sini Furqan ni apa dia? Quran. Tadi Nur, Quran ni Nur juga. Ini Furqan pula. Itu Allah letak sekali hubungan dia. Tadi Nur dia bagi nur pada akal kita, bagi nur pada hati kita. Dia akan lahir rijal, dia akan lahir orang yang hebat. Orang yang hebat, yang taat pada Allah semua, yang ada kekuatan. Tapi syarat dia apa? Ati Allah wa ati Rasul. Bila taat pada Allah dan Rasul, Allah Taala jamin tamkin, bagi tamkin. Ini surah Furqan. Furqan ni apa dia? Membezakan hak dengan batil. Apa dia? Sifat Quran. Di antara nama Quran ni apa? Al-Furqan. Ini kita baca surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah, yang keberkatan hanya milik Allah. Allah yang bagi berkat ni apa dia? Ada keberkatan ni, kebaikan yang mana kekal dia bertambah tu. Suami isteri kekal, anak dah sihat, lepas tu apa dia? Anak jadi anak soleh, bagi kebaikan pada kita. Itu keberkatan. Harta ada ni bagi kebaikan pada kita. Bagi kebaikan. Itu berkat. Dan keberkatan daripada Allah SWT. Walaupun kata pada keberkatan duduk pada akabir, pada ibu bapa, pada ni. Tapi bukan ibu bapa bagi keberkatan pada kita. Perintah Allah tu, kita taat pada ibu bapa kerana perintah itu keberkatan. Bukan ibu bapa yang bagi keberkatan dah. Bukan ustaz, bukan syekh dah. Tapi taat dah. Menghormati orang alim. Kerana perintah Nabi, sunnah Nabi kan. Nabi kata, laisa minna, bukan di kalangan kami orang yang mana tidak memuliakan ulama kami, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi orang muda. Jadi keberkatan duduk mana? Duduk pada memuliakan kerana perintah Allah. Bukan orang alim tu bagi keberkatan. Begitu bukan ibu bapa yang bagi keberkatan. Tidak. Yang bagi keberkatan bila kita taat perintah Allah SWT dan buat baik pada ibu bapa. Allah Taala bagi keberkatan. Sebab keberkatan hanya daripada Allah Subhanahu. Tabarakallah, dia yang maha berkat. Dan Allah yang maha berkat inilah kebaikan yang kekal. Sebab tu perkataan barakah ni dari sudut bahasa kan tak? Unta duduk. Unta kalau duduk, kalau orang duduk jalasa. Kalau unta duduk barakah. Apa unta duduk barakah? Sebab unta kalau duduk kemah huming. Sabat, kemah. Dia ada makna unsur gitu. Tak. Jadi keberkatan dia yang mana suatu benda yang mana kekal, dawam. Dia Allah yang bersifat gitu. Kebaikan daripada dia, dan punca daripada dia. Dan dialah allazi nazzala al-Furqan, dia yang menurunkan Furqan kepada hamba dia, kepada Nabi sekali lagi. Hamba juga ala abdihi, Nabi SAW. Waliyakuna lil alamin nadhira, supaya Nabi SAW pergi kepada alam ni nadhira, bagi peringatan. Ni tugas Furqan. Dan ni nak baca Furqan. Lepas tu baca Furqan tak? Baca Furqan dengan kita, lepas tu tak gerak, tak pergi jumpa orang, tak jadi. Tak. Alladzi lahu mulkus samawati, yang mana yang menurunkan Furqan ni dialah memiliki, milik dia belaka semua kerajaan langit-langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, sekali lagi mari ayat seperti mana surah Isra. Dan Allah SWT tidak pernah jadikan di kalangan hamba sebagai anak. Walam yakun lahu syarik, dia tidak mungkin bagi dia ni ada sekutu pada kerajaan dia. Wa khalaqa kulla syai', dia yang jadikan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira, dia yang tentukan kejadian hamba. Tak, kejadian makhluk dia, semua kejadian. Wattakhadhu min dunihi alah, tapi tengok Allah lagi. Ni surah ni di Mekah kan, kita kena alih suhana kita ni duduk Mekah pula. Kita kena Nabi duduk Mekah. Nabi ni tugas dia ni di Mekah ni nak pujuk orang Mekah supaya beriman dengan, tunduk pada Allah. Jangan kita kesal dengan orang lain. Jangan kita kesal untuk buat perubahan. Allah nak kita. Ni Allah bagi tahu ni. Allah tak pernah jadikan di kalangan makhluk sebagai anak. Mana dakwah orang Mekah ni, malaikat tu anak perempuan Allah. Tak ada, benda tu tak ada. Tidak mungkin. Dia Allah yang jadikan segala sesuatu. Dia kejadian Allah begitu detail sekali. Tapi wattakhadhu min dunihi, mereka orang Mekah telah jadikan selain daripada Allah ni sebagai Tuhan. Yang mana dia jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan tu, la yakhluquna syai'an, mereka tidak cipta apa-apa pun. Dan sedangkan mereka dicipta. Wala yamlikuna li anfusihim, mereka tidak memiliki untuk diri mereka darran, mudarat. Dia tidak dapat bagi manfaat. Wala yamlikuna mautan, tidak memiliki kuasa untuk
mematikan, tidak kuasa untuk menghidupkan, begitu tidak ada kuasa untuk membangkitkan semula. Wala nusyura. Wa qala alladhina kafaru, berkata orang kafir Mekah, in hadza illa ifkun iftara. Bila Nabi baca Quran pada mereka, bagi tahu tentang Allah, tentang akhirat, tentang hakikat gini kan tak ada. Kok kamu sembah tak ada apa? Tak boleh cerita. Mereka dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir kata in hadza illa ifkun iftara. Ini yang kamu baca ni melainkan rekaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Nabi ni dibantu oleh satu kaum yang lain. Orang Yahudi dibantu dia ni masa dia nego mula tu. Ni tuduh orang Mekah ni. Faqad ja'u zulman wa zura. Sesungguhnya mereka telah datang ke satu perkara yang zalim dan dusta. Mereka tuduh Nabi. Wa qalu asatirul awwalin. Mereka kata pada Nabi ni asatirul awwalin. Ini bagi dongeng yang belakang. Cerita tentang akhir Allah, syurga neraka ni. Iktatabaha, yang mana sebenarnya dia minta tulis daripada orang kaum yang lain ni. Fahiyatumla alaihi bukata. Ada orang duk oyak pada dia, oyak lagu ni dah, cerita lagu ni. Bukratan wa asila, pagi dan petang ni. Qul, katakanlah anzalahu alladhi, yang menurunkan Quran ni siapa dia? Alladhi ya'lamu sirra fis sama, yang tahu perkara tersembunyi sama ada di langit ataupun di bumi. Dia Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bagi peluang lagi pada kamu wahai Mekah, mari tunduk pada Allah. Wa qalu, mereka kritik lagi Nabi, mali hadzal rasul, rasul lagu mana lagu ni yakulut ta'am, jenis makan, wa yamshi fil aswaq, jenis jalan kedai ni. Jumpa apa dia jumpa Muhammad ngaku rasul, mana kedai? Rasul pergi cari seluar juga, pergi cari makanan juga. Jadi ni mereka perli Nabi. Laula unzila alaihi malakun, apa tak ada malaikat bersama dengan dia? Tak. Fayakun ma'ahu nadhira, jalan bersama dengan dia untuk bagi peringatan kalau benar dia rasul. Ataupun au yulqa ilaihi kanzun, ataupun dia jadi kaya kan. Ni tengok dia tupai harta bini dia. Au takuna lahu jannah, ataupun dia ada kebun. Mekah ni kan gersang. Oleh kerana dia nabi rasul ni kan jadi berkat. Jadi ada kebun. Yaqulu minha, dia boleh makan hasil daripada kebun dia. Wa qala adh-dhalimun, Allah Taala beritahu orang zalim itu dak berkata in tattabi'una illa rajulan masura. Kamu kalau ikut juga orang lagu ni dak, dengan tak ada harta, dengan tak ada perkara luar biasa, jenis makan, jenis kipasan, ikut juga orang lagu ni. Kamu tidak ikut melainkan seorang yang mana sihir ni, kena sihir ni lagu ni. Itu mereka tuduh Nabi sihir tu. Sebab dia tak ada apa-apa, orang ikut juga. Serupa kita tuduh kita juga kan. Tak. Ikut dia tu sebab harta tak ada, ni tak ada. Unzur, Allah kata, tengok kaifa darabu laka, bagaimana mereka buat perumpamaan tentang kamu. Tak. Sekejap tuduh Nabi ni ada orang ajar dia, sekejap ada orang duduk bagi, tak. Oyak pada dia buat lagu ni. Sejak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ahli sihir, macam-macam tukar tuduhan. Tak. Allah kata unzur bagaimana darabu laka, mereka buat berbagai-bagai perumpamaan. Fadallu, mereka sesat. Wala yastati'un, tidak ada jalan untuk mereka nak kritik Nabi, nak tuduh, nak jauhkan Nabi daripada kebenaran. Tabarakalladzi, maha berkat Allah, yang insya'a ja'ala laka. Allah Taala bagi tahu, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh bagi pada Nabi khairan, harta. Tak boleh bagi harta daripada apa? Daripada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Dan Allah Taala boleh buat untuk kamu wahai mak kusura, istana. Tak. Tapi sebenarnya bukan perkara ni. Mereka tak beriman bukan perkara ni sebenarnya. Sebenarnya mereka punca sebenarnya Allah Taala dedah. Punca sebenarnya bal kadzabu bisa. Mereka tak percaya tak akhirat. Kalau tunjuk sebenar kau ni pun tak ikut juga. Punca kerana orang bila tak percaya akhirat kan tak suruh lagu mana. Kalau tunjuk belakang benda lagu ni kata ahli sihir pula. Wa tadna liman kadzdzaba bisan, kami telah sediakan orang yang mendustai kebenaran kiamat ni sa'ira. Neraka. Kita suara akhirat. Masuk suara akhirat dia tetapi neraka. Idza ra'atuhum, neraka ni lagu mana? Api yang menyala lagu mana? Idza ra'atuhum min makan, sekiranya neraka melihat mereka daripada tempat yang jauh. Tengok, bukan mereka melihat neraka. Bila neraka melihat mereka ni, Allah nak gambarkan. Yang ajib. Di antara gambaran neraka dalam surah Furqan ni bagi tahu pada kita, Allah kata idza ra'atum, sekiranya neraka melihat mereka di akhirat duduk depan neraka, bila neraka nampak ahli neraka ni, sami'u laha taghayyudan wa zafir, kamu akan dengar daripada bunyi neraka taghayyudan, bunyi suara orang marah. Taghayyudan, suara yang marah. Wa zafira, suara yang keras, tepikan yang kuat. Tak. Gapo dia? Suara geram nak katak. Tak. Ni Allah Taala gambarkan. Maknanya neraka ni hidup. Bukan kata pakai api nyala gitu, tak. Neraka tu pergi cari. Wa idza ulqu minha, bila dilepar dari neraka tu, makanan dayiqan. Tak. Lepas dari neraka, masuk dari neraka tempat sempit. Muqarranin, diikat pula.
Ketika itu da'au hunalika subura. Ketika itu mereka doa kepada Allah SWT. Apa dia? Subura, ya Allah, beracun-beracunlah, binasa-binasalah. Tak tahan sakit. Tak tahan sakit ni. Subura. Minta Allah Taala binasakan tu. Dia lupuskan turun. Allah Taala katakan wala tad'un yawma subura. Kamu tidak akan minta dihancurkan sekali. Wad'u suburan. Kamu akan minta dihancurkan berkali-kali. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni, ada orang lain kita tak akan, dia tak akan azab kita gini. Allah yang azab gini. Sebab tu kena takut dia. Sebab tu perintah dia ni bukan saja-saja. Mana ditarik dengan begitu sekali, dia beritahu dengan ilmu dia, dia beritahu tentang kudrat dia, kemudian diancam dengan gini. Lepas tu kita ingat perintah dia macam bahaya. Bahaya tu. Tengok, kamu tidak akan minta dihancurkan sekali, bahkan kamu akan minta berkali-kali. Baca, minta dihancur. Bukan minta nak tubik dah ni, ni peringkat akhir ni. Tak, kita baca dari Quran kan dah. Mula-mula minta tubik, tak boleh tubik. Minta selu api neraka pun tak boleh juga. Minta cuti. Ni minta ke apa? Minta peracun. Ni pun tak boleh juga. Kul, tanya mereka, tanya ahli neraka ni, maksud adzalika khair am jannatul khuld? Mana lebih baik? Hak ni lebih baik ataupun syurga yang kekal yang dijanji kepada orang muttaqin? Kanat lahum jazaa'un, sesungguhnya pasti bagi mereka balasan dan juga tempat kembali. Orang muttaqin. Lahum fiha ma yasha'una khalidin, bagi mereka dalam syurga apa yang mereka nak, kekal selama-lamanya. Tak oyak ke benda. Sebab apa? Bergantung pada ilmu. Kana ala rabbika wa'dan maf'ula. Ini Allah Taala bagi tahu janji daripada Tuhan kamu. Janji Allah Taala sendiri ambil tanggungjawab ni. Enggak boleh nak masukkan orang muttaqin dalam syurga. Ni janji Allah. Janji Allah. Begitu sekali bahasa Allah nak guna ni. Wa yauma yahsyuruhum, hari yang mana Allah Taala kumpul semua mereka. Dan apa yang mereka semua selain daripada Allah. Fayaqulu, Allah Taala akan tanya sembahyang yang disembah tu, sama ada malaikat ke, orang soleh ke, Manlat, Uzza ke, Nabi Isa ke, antum adlaltum ibadi, kamu kah yang sesatkan hamba aku? Tengok ni. Sebab tu ibadi bukan semestinya jadi orang molek. Kalau katakan hamba Allah, tingkat paling tinggi dah. Semua hamba belaka. Semua taat atau tak taat, semua hamba Allah. Ini nak istilah ke dah. Dia dengan tak tahu nak istilah ke. Abdi ni peringkat paling tinggi ni. Jauh ke tinggi. Ya, mulia abdi ni bila betul jadi hamba Allah tu mulia. Yang mulia abdi kata pada dia hamba siapa? Kalau hamba nafsu dia celaka dia. Kalau dia hamba orang tu celaka dia. Tapi kalau dia benar hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mulia dia berkata pada dia jadi hamba siapa dia? Dia kita ni hamba Allah. Tak, Tuhan kita Allah. Sebab tu kita kena taat pada dia. Kita tak peduli orang lain. Tak, kita taat pada Nabi pun sebab dia perintah supaya taat pada Nabi. Dia suruh kita Nabi. Kita kena tasmim, kita kena azab gitu dah. Ni tengok Allah Taala kata, Allah tanya malaikat, tanya Nabi Isa, tanya roh kena semua kan tak? Antum adlaltum ibadi haula? Tak, kamu kau yang sesatkan mereka ni? Tak, haula amhum dallus, adapun mereka sendiri sesat? Semua jawab qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, maka yang bagi lana, tidak patut bagi kami jadikan selain daripada kamu sebagai teman ya Allah, walakin matta'tahum, tapi sebenarnya kerana kamu telah lanjutkan usia, kamu telah bagi nikmat pada mereka, begitu juga untuk lebah mereka, hatta nasus zikra, sehingga mereka lupa tetap peringatan tetap kamu, wa kanu qauman burun, dan mereka tu kaum yang celaka. Ni mereka semua tu ayat. Faqad kadzabukum bima taqul. Tengok Allah Taala bagi tahu. Tengok sekarang ni pada hak semua tu. Kiamat tak berlaku lagi. Tengok. Faqad kazzabukum, ni bahala-bahala kamu suruh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada malaikat atau roh saleh ke. Faqad kazzabukum bima taqulu, mereka telah mendustai apa yang kamu dakwa tu. Kamastata'u nasarfan wala nasra, kamu tak dapat menyelamatkan diri, dan kamu tidak dapat pertolongan. Wa man yadhlim minkum, siapa dia zalim di kalangan kamu dengan syirik lagu tu, nudzikhu azab, kami akan azab dengan azab yang kabir, yang besar. Betul orang muka tak sesuai dengan ni bercakap dengan Nabi ni, bahaya kan? Jelas begitu sekali tak masuk dalam kewarasan manusia ni. Wa ma arsalna, kemudian Allah Taala datangkan pujuk Nabi, kami tidak utus sebelum kamu wahai Muhammad Rasul, malaika innahum la yaquluna ta'am, mereka jenis makan belaka, wa yamshuna bil, tengok semua rasul. Tengok kan. Sebab tu kita baca surah Nuh ya tak? Nuh, kau Nuh bagi tahu pada Nabi Nuh ni, kamu nak ikut, ma hadza illa bashar, dia ni tidak lain malaikat manusia seperti kamu. Kalau kamu ikut orang lagu ni, jenis makan, jenis minum, yakulu ma ta'kulun wa yashrabuna ma tashrabun. Dia makan seperti orang kamu makan. Kamu ikut lagu ni kat rugi. Mana minda yang mana kaum yang khurafat yang sembah selain daripada Allah ni, dia nampak nabi-nabi ni jenis rasul-rasul utusan Allah ni, dia kena jenis tak makan baru jadi nabi. Sedangkan tengok Allah Taala bagi tahu kepada kita ni supaya kita jelas, supaya kita tak sembah nabi.
Kami tidak utus sebelum kamu mana-mana rasul malaikat ke semua mereka la yaqulu ta jenis makan wa yamshuna fil jenis pergi pasar. Dia pergi pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas. Dan kami jadikan sebahagian kamu pada sebahagian lain lebih. Orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni sihat, orang ni sakit, fitnatan sebagai ujian semata-mata. Atasbirun, tak sabar ke? Tak sabar ke? Wa kana rabbuka basira. Dia Tuhan kamu ni tetap kamu sangat jelas. Wa qalal ladzina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang yang mana tidak ingin berjumpa dengan kami yang sebenar. Tak. Cabar Nabi, laula unzila alaina almalaikah. Tak. Berapa tu waktu malaikatnya untuk kami lihat ataupun biar kami lihat Tuhan kami sendiri. Allah Taala beritahu. Ni orang sombong, orang tidak ada dalam hati nak jumpa dengan Allah. Tak. Dengan dakwah Nabi, dengan baca Al-Quran pada mereka oleh Nabi ni tidak tercetus dalam hati mereka ni kepada akhirat dengan Allah Taala. Sebab tu dia kecil lagu ni. Tak. Waktu malaikat sendirilah kami hanya beriman bila malaikat mari kecil dengan kami juga seperti mana kamu dakwah kecil dengan kamu tu. Tak. Ataupun Allah kecil dengan kami dapat lihat Allah. Allah kata laqad istakbaru fi anfusihim. Sesungguhnya mereka begitu takabur pada diri mereka. Nak beriman lagu. Mana Allah Taala pun tak kenal lagu ni. Wa atau utuwan kabira. Mereka telah melampaui hak yang begitu besar sekali. Kecil lagu tu. Allah Taala kata malaikat turun bila yauma yarawunal malak. Ketika mana mereka lihat malaikat, tak ada kebaikan. Dah la busyra, tidak ada berita gembira lagi pada hari tersebut untuk orang yang mujrimin. Wa yaqulu kawan, mereka akan ucap kawan, hijran mahjura. Hijran mahjura ni istilah zaman jahiliah. Istilah zaman jahiliah ni tu kalau dia duduk tanah haram, kalau jumpa apa dia? Pewaris yang dia bunuh. Tak. Keluarga pewaris dia bunuh anak orang ni dah. Jumpa ayah dia atau jumpa abang adik-adik dia di tanah haram ke tak? Dia ucap apa dia? Dia takut dia mati serai dia. Hijran mahjura. Ni ucapan orang jahiliah ni untuk menyelamatkan diri ni. Hijran mahjura ni. Tak. Haram. Dia peringat dah. Ni boleh haram ni, tanah haram ni boleh haram. Tak boleh buat apa ni. Tak. Takut kena bunuh lah. Sebab dia bunuh. Sebab berjumpa di tanah haram ni. Jadi ni ucapan tu kalau diucapkan pada zaman tu kan selamat kan. Orang tak lalu. Tak. Sebab apa? Sebab ni tanah haram. Dah tanah haram boleh haram pula. Jadi Allah Taala bagi tahu ucapan mereka wa yaquluna hijran mahjura ni tak ada makna bila mereka lihat malaikat nanti. Mereka ingat dia ucap lagu tu ada makna. Tak ada makna. Tak kena kata sepatutnya ke malaikat. Wa qadimna Allah Taala gambar ke berapa ramai orang datang menghadap kami dengan bawa amalan min aman. Ma amilu min amal. Bawa amalan banyak. Lalu kami jadi kata amalan dia ke apa? Haba'an mansura. Amalan dia tak ada nilai. Rengeh buku catatan dia. Tak ada amalan. Amalan yang dia buat tu tak ada makna. Allah Taala jadikan apa mansura. Haba'an mansura, debu yang bertebangan. Ashabul jannah, adapun orang yang masuk syurga pada hari tersebut khairum mustaqar, sebab baik tempat tinggal. Wa ahsanu maqila, ada tempat rehat yang terbaik, tempat menyengging, maqila. Wa yauma tashaqqaqus sama', hari yang mana bumi ni langit terbelahan bil ghamam. Wa nunazzilul hari yang mana malaikat diturunkan. Al mulku yauma idzin haq. Pemilikan pada hari tersebut al-haq lirrahman. Hanya milik Allah. Dan pada hari tersebut bagi orang kafir ni sangat susah, hari yang sangat susah. Hari yang mana orang yang zalim ni akan gigit tangan mereka, akan berkata ya laitani kalulah aku masa tahdir ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, jadikan rasul sebagai ikutan. Ni tengok takkid daripada surah sebelum ni rasul. Dah buat syaitan akan buat Allah Taala syaitan akan supaya kita tak ikut rasul, semaya tak ikut nabi, zikir tak ikut mai, semua dia ganggu. Dah daripada bel lagi bel tak ikut nabi dah. Bel Nabi ajar ke nak wahyu mari bel lagu ni. Dia mari macam-macam ayat nak boleh bel. Mari sama mari macam dak. Cuma time boleh puasa cepatlah dia boleh pula. Dia lapar. Ikut orang marah. Pandai pula kan. Dak awak kepentingan perut dia kan dak. Bel lalu. Orang dia tidak kan. Kita alhamdulillah pak kita terkawal kalau kita gini-gini kan. Nak boleh kepel kat dak. Oh nya selawat dulu, nya baca qut, nya baca gani kan. Kalau maghrib ya, mau kau kan. Tak. Semua dia tak serupa. Tak. Takbir sah gitu juga. Tak. Takbir gitu juga. Semua tak serupa lah. Nak ganggu belakang. Hatta wirid pun nak ganggu belakang. Tak wirid. Nah. Tengok setan dia. Mari nak ganggu belakang. Sebab kita kena tahu kalau kita jadi setan gitu kan. Setan Allah Taala bagi. Ni ucapan ahli neraka ni. Tak ya laitani kalulah aku ittakhadtu ma'ar rasul, jadikan rasul sebagai ikutan. Sebab apa masa atas dunia ni dia tak ikut rasul. Tak ikut rasul. Tak. Masjid kita lama dah tak ada.
Tak masjid kita duduk Lundai. Kita jadi tak melon dia lama kan. Tak. Dan ni ada semula selawat. Tak. Mai jenazah kita juga. Lama lah mai jenazah. Mai jenazah Nabi aja doa. Dah. Mai jenazah ni semaya tu doa dah. Mai jenazah Nabi aja semaya lagu mana. Kita tak tahu sebenarnya. Tapi kita puas hati dengan semaya Nabi tu. Lepas mai kan? Doa pula. Tak puas hati. Dia nak buat juga. Jadi pelik. Jadi orang tak puas hati dengan Nabi. Ini bahaya ni. Pemikiran gini dia sudah biasa. Sebab tu dia sunnah Nabi tak ada nilai agama. Dia tinggal tak ada surga apa. Sebab amalan dia memang gitu dah. Dan bahaya. Dia tengok tak? Ni tengok ayat begitu jelas kali. Bukan ayat ni. Tengok Allah Taala bagi tahu ni ahli neraka ni menyesal. Dia kata ya laitani kalulah aku tidak jadikan rasul masa atas dunia dulu sebagai ikutan. Bapa amal yang atas tu Allah tak terima kan? Amal yang dia buat tu haba aman semua orang. Nilainya tak ada nilai. Sebab apa? Sebab dia tak jadikan rasul sebagai ikutan. Ya wailata laitani kalulah aku tengok. Kalulah aku lam attakhidh fulanan qalila. Kalau aku tidak jadikan dia tu sebagai khalil, sebagai teman aku. Laqad adallani ani dzikri. Sungguh dia telah sesatkan aku daripada peringatan ni, daripada Quran, daripada Nabi. Idja'ani ketika mana mari dah pada mereka. Wa kana syaitan, sesungguhnya syaitan ni bagi manusia ni khadhula, tidak bagi pertolongan. Wa qala rasul ni Allah telah gambarkan jiwa Nabi, kesedihan Nabi, kepiluan Nabi dalam hati. Wa qala rasul, berkata rasul, ya rabbi wahai kaum, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ittakhadhu hadzal quran mahjura. Ambil Quran ni lepas. Ittakhadhu hadzal quran mahjura. Ya wahai ya Rabb, Allah telah gambarkan Nabi. Sesungguhnya kaum aku ni ambil Quran ni mahjura, tinggal. Mahjura. Hijrah. Nabi suruh hijrah pada Allah, suruh hijrah pada Quran, hijrah pada dia. Kita hijrah daripada Quran, lari daripada Quran. Lari. Hijrah sini apa dia? Tengok dia atas sini. Hijrah daripada hukum Allah, perintah Allah. Itu baca kita tengok hijrah kepada Quran ni masjid penuh duk tadarus Quran tu. Baca saja. Dak ahkam dia. Dak tuntutan dia ni. Wa kadzalika ja'alna, dia demikian Allah Taala bagi tahu kami jadikan bagi setiap nabi, tengok, aduwan minal, ada musuh di kalangan orang mujrimin dosa ni. Begitu Nabi Isa ni ada musuh dia. Dan Allah Taala semua nabi tak ada kecuali wa kadzalika ja'alna, demikian kami jadikan setiap nabi ni aduun, ada musuh minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika, cukuplah Allah sebagai petunjuk dan sebagai penolong. Wa qala alladziina kafaru, orang Mekah kritik Nabi, berkata kafir laula nuzil, berapa Quran ni tak turun pada Nabi jumlatan wahid, sekaligus seperti mana kita sekarang buat daurah ni sekaligus. Hikmah Allah Taala nak tunjuk pada kita lagu mana nak ta'ammul dengan Quran, nak hidup dengan Quran. Tak, surah Al-Alaq, Mudassir, Muzammil, Qalam, Fatihah, Masa. Kita nampak bagaimana Nabi tarbiyah para sahabat sebagai panutan. Kita nampak bagaimana Quran ini sebagai pemberi semangat pada Nabi. Quran ini islah para sahabat. Sebab Nabi tadi nak kecek di atas mimbar. Jadi cara yang sama kita libatkan semua orang Islam dengan masjid, libatkan orang masjid semua dengan Quran. Dan Allah SWT akan islah. Islah. Cara dia kelahir rija-rija. Dan nampak dekat kita nak buat kerja terpayah, nak pergi jumpa, nak pergi pujuk orang, setiap orang. Jumpa setiap orang. Nah, kita kena minta, kita tak boleh buat dah, kita minta. Payah nak buat, hamba payah nak buat. Tak minta dengan Allah, kena menangis dengan Allah SWT. Ya Allah, gunalah saya, Allah, masa saya, diri saya ni, ilmu saya, ya Allah, kemahiran kita ke apa. Kita ada umat ni banyak salahiat. Rugi kita tak guna ke apa? Salahiat ke apa? Kemampuan istiqdad yang ada pada umat ni di kampung masing-masing. Kita ada 860 masjid berapa ramai umat Islam ni, berapa mutiara-mutiara yang ada, ma'adin dan annas, umat Nabi beritahu manusia ni bahagia liar kan tak? Kalau kita tak gerak gini kan tak keluar. Kalau Nabi tak gerak di Mekah kan, gerak gala kan tak keluar. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar, tahu? Ya lahir mutiara begini sebab gerak. Sahabat gerak, tengok sahabat gerak sebelah halal kita lahir Qurtubi, lahir ulama besar. Dia kena gerak. Dia sunnah gitu. Sebab Nabi pun buat manusia ni macam tanah. Nabi buat apa? Manusia molek-molek, dia bukan semua tanah molek-molek kan. Jadi tanah kau kat, kena gigal sihat dia. Tak, kita biarkan dia gitu. Kita ingat dengan molek. Kita ingat supaya kita boleh mikir dia, kita boleh nampak, dia tak nampak. Dia kena pergi royak, kena kita tarik, kena pergi pujuk. Kalau tidak rugi. Kita rugi juga, balik akhirat baru kita rugi, baru kita tahu. Sedangkan ni peluang kita ni, kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi nak jadi orang dari surah Yasin. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, nak jadi orang seperti mana dari surah Mukmin. Tak, surah Mukmin, surah Ghafir.
Kita bukan Nabi Rasul, tapi kita ada peluang untuk jumpa Nabi, Nabi gembira dengan kita. Tak, dengan sebab-sebab kita ni apa mau orang lebih taat. Tak boleh? Tak. Minta dengan Allah SWT. Allah Ta'ala boleh guna siapa-siapa. Allah Ta'ala tidak berhajat. Allah Ta'ala guna buhu tak untuk Islam ke Balkan. Allah Ta'ala boleh guna. Allah Ta'ala tidak berhajat. Allah Ta'ala cerita dalam Quran kan. Allah Ta'ala guna binatang-binatang. Tak. Dan Nabi Allah Ta'ala guna serigala. Tak, serigala dulu. Apa dia? Zib, serigala. Seorang sahabat. Gapo pengembala. Serigala tangkap kambing dia, jadi kejar. Tak. Dan bila dia serigala paling ke dia. Dia kata, "Apa mu nak ambil rezeki Tuhan bagi kat aku?" Tak. Sungguhan ni. Lepas tu orang kata, "Pelik ah." Tak. Serigala boleh catch. Serigala dia kata, "Mu pelik lagi. Nabi ada di Madinah, mu duk main kambing lagi." Tengok serigala. Dia dengar dia pergi Madinah. Tengok Nabi masuk Islam tu, dia cerita pada Nabi kumpul semua para sahabat. Suka cerita pula pada para sahabat. Tak. Allah Ta'ala boleh guna. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah Ta'ala, kita baca dah surah Yunus Nabi Yunus tinggal kaum dia dah. Allah Ta'ala Islam belakang seluruh kaum Nabi Yunus. Semua. Allah Ta'ala tidak berhajat. Nabi Yunus ngaju. Tak tinggal kaum dia, mecah. Tak kerana kaum degil gini macam-macam ada. Allah Ta'ala Nabi Yunus tinggal tu, Allah Ta'ala Islam bagi hidayah belakang. Allah Ta'ala boleh. Allah Ta'ala tunjuk kudratnya. Dia boleh bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Dia tidak berhajat pada siapa-siapa. Bahkan berkali-kali dalam Al-Quran, insya yuzibukum. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh hapuskan kamu. Itu kepada para sahabat. Kalau kamu paling tak bantu agama Allah, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain. Allah Ta'ala pilih orang lain. Sebab tu kita kena tengok ni keadaan Nabi, apa perasaan Nabi. Baca Quran lagu ni. Sebab tu Nabi suka baca Quran dengan keadaan sedih. Ini keadaan Nabi yang Allah SWT gambar kepada kita di Mekah ni. Bagaimana orang Mekah duk tuduh Nabi. Bahawa tak tunggu Quran sekaligus. Allah Ta'ala kata kadzalika, demikianlah wahai Muhammad, kami turunkan sikit-sikit ni linutsabbita bihi fuad, untuk kukuhkan hati kamu. Supaya Nabi sentiasa ada hubungan dengan Jibril. Dan Nabi tak ada teman dah. Bila Nabi tekan mari Jibril baca ayat jari. Nabi jadi tenang semula sebagai panduan nak tunjuk pada kita. Warattalnahu tartila. Bacalah Quran ni dengan tertib, Satu lagi, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi. Tidak datang pada kamu wahai Muhammad apa-apa contoh, melainkan kami datangkan dengan penuh kebenaran wa ahsanatan, dan sebaik-baik penjelasan lagi. Ada alladzina yuhsyaruna ala, ada pun orang yang menentang kamu tu, degil tu, yang mana Allah Taala bagi tahu orang yang mana akan dibangkit nanti di akhirat ala wujuh, di atas wajah-wajah mereka akan disumbat ila jahannam, pada neraka jahannam. Ulaika syarrum makanan, itulah orang yang mana seburuk-buruk tempat dia akan diletakkan dan seburuk-buruk jalan yang dia telah pilih masa atas dunia dulu. Walaqad ataina Musa, Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan cerita kisah Nabi Musa. Sekali lagi kita sambung esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna akhiratana akhiran wa radina bil akhirah. Abil Islam Muhammad nabiyyi rasulullah. Alhamdulillah.